لبيك لبيك لبيك. Tapi kalau boleh tidur, tidurlah masa tersebut. Pukul 8 sampai pukul 10 kalau boleh. Saya ikut pengalaman saya tak boleh. Pukul 9 setengah dah jaga. 9. Jaga saja, Allahu Akbar, mandi, ambil wudu, solat sunat doha. Buat dalam bilik tu. Pukul 10. Solat doa apa? 10 minit. Minta doa, ya Allah, ya Tuhan aku. Ini doa ulama yang baca dulu dah. Dah turun-temurun. Dia jadi macam doa murah rezeki. Ada orang tulis buku pula, punca rezeki. Allah Akbar, sedih betul saya pegang. Mana ada punca rezeki? Waktu itu bukannya punca rezeki. Doa itu yang punca rezeki yang Allah makbulkan. Kena beza sikit je. Cerita dengan Allah, ya Allah, ya Tuhan. Ini saya baca yang itu yang orang famous tu ikut tu. Ya Allah, Tuhan ku, sesungguhnya waktu doa ini adalah waktu doa untuk kecantikan ini adalah kecantikan, kehebatan ini adalah kehebatan, kekuasaan ini adalah kekuasaan. Ya Allah, jika rezekiku masih di bumi kau keluarkanlah, jika rezekiku masih di langit kau turunkanlah, jika rezekiku masih jauh kau dekatkanlah, jika rezekiku masih sukar kau permudahkan, jika rezekiku masih haram kau sucikanlah. Dengan berkat waktu doamu, dengan berkat kekuasaan, kehebatanmu, ya Allah. Ya Allah, kau perkenankan aku mohonlah hamba-Mu ini sebagaimana Engkau memperkenankan permohonan mereka yang terdahulu yang beriman dan beramal soleh. Masya Allah, cantik doa itu. Ikutlah nak buat apa. Tetapi saya dah mengalami sekarang ini apa yang berlaku. Saya tulis dalam buku Travel Haji apa yang saya doa. Saya bagi contoh. Panjang saya tulis. Tiap-tiap malam inilah yang saya minta dengan Allah. Minggu lepas sampai balik saya nak doa itu kepada saya. Itukah yang menjadi inilah doa untuk mendapat haji mabrur. Masya Allah, saya tulis kepada penulis tersebut. Lepas minggu. Dah selepas 7 tahun. Saya tulis buku Travel Haji tahun 2007, tahun 2013 ini, 2014 ini, doa tersebut sampai balik. Saya tulis kat situ, ini yang saya baca daripada hati saya. Tak payah, tapi nak ambil dari sudut roh dia tu tak apa lah. Jangan pula buat reka kata ini haji mabrur, ini haji apa ni yang dapat jadi murah rezeki. Bukan begitu. Falsafahnya bukan begitu. Ini yang jadi bahaya ni. Saya betulkan dalam Facebook saya tulis kat situ betul. Ini bagi contoh yang kita minta dengan Allah dalam surah Al-Kahf. Allah kata, apa saja yang kau minta pada Allah, kau minta. Allah Maha mendengar. Baik, saya rekahkan yang nak habis masa ni. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah Akbar. Pergi solat. Pasal apa kita nak duduk dalam hotel pukul 10 pagi? Pergi masuk Masjid Nabawi tu. Duduk dalam situ, sambung lagi solat sunat, baca Quran dan sebagainya. Solat Zuhur 12.45, solat Zuhur. Lepas tu balik lah. Kita puasa ni ya. Ingat-ingat hari puasa ni saya cerita ni. Balik, kenapa balik? Simpan tenaga. Nak balik, nak bangun pula 1.30, pukul 1.30, 1.45, tuan-tuan dan puan-puan, Allah Akbar, tidur. Pukul 2.30, pukul 3, pergi balik ke masjid. Sekarang asal pukul 3.30 gitu. 3.20 dah azan lah. Pergi awal sikit, 2.45. Lepas waktu asal tu, pasal apa yang nak balik lagi? Duduk terus sampai ke tengah malam tu. Kita nak biar lebih daripada 12 jam. Saya duduk di sini, tuan-tuan, saya bekerja di sini, saya ada urusan di sini. Hidup saya sama di Malaysia, tetapi sebab saya rasa saya dapat nikmat ada Masjid Nabawi kat sini. Selepas ada waktu menjabat. Sebelum waktu Zuhur, subuh saya datang. Zuhur kalau sempat, masa nak balik saya singgah ke sini solat. Selepas solat Zuhur, saya bawa satu family pergi ke masjid. Isteri saya belajar Quran lepas maghrib, anak saya lepas asar menghafal Quran dalam Masjid Nabawi itu. Kita duduk sampai waktu Isyak. 9 jam sehari, 8 jam sehari. Saya bekerja kat sini, tuan-tuan datang ke sini 5 hari je. 5 hari saja takkan nak berhad dalam ni. Tolonglah. Motivasi apa lagi yang saya nak bagi? Jangan habiskan masa dekat sini. Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar. Sebab tu saya kata, saya free dia bercakap. Memang saya beritahu tadi syarat saya simple saja, jangan bayar saya bercakap, jangan charge orang saya bercakap, supaya saya boleh luahkan hati saya ni, memerhatikan orang yang saya sayang, rakyat Malaysia yang datang ke sini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Allahu Akbar. Pukul 6 suku sekarang ni orang pasal perah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makan rutab tu satu saja.
Mudah-mudahan Allah akan bagi pada tuan-tuan satu detik rasa yang pernah saya rasa tahun 2007 dulu. 2006. Iaitu saya kata, ya Allah, ini ikut ya Allah kuasa para nabi dan para anbiya. Saya tak tahu betul tak betul, Allah bagi rasa begitu. Adakah ini kerana Mekah dan Madinah? Adakah ini kerana kita duduk di sini, berpuasa di sini? Tidak. Kalau kerana Mekah dan Madinah, nanya dah orang Malaysia tak dapat puasa para nabi dan para anbiya. Allah adil, Allah sama. Ia bukan kerana Mekah Madinah, kerana mana berpuasa. Bayangkan 1:30 kita bangun, pukul 2 dah ada dalam Masjid Nabawi. Ada kita mengumpat, ada kita mencaruk, ada kita suka koki. Kita datang sini dengan penuh tawaduk. Kena dengan Allah, ampunkanlah dosa aku ya Allah. Itulah puasa para nabi dan para anbiya. Amalan inilah yang perlu dibawa balik, yang kita rasa semasa kita menunaikan haji dan umrah. Masya Allah. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, saya balik tahun 2007. Saya tidak lagi berbuka puasa di rumah kalau saya tahu yang saya tidak sempat solat maghrib berjemaah di masjid. Ia bukan soal berpuasa, ini kita nak haji mabrur. Dia mencakupi kesemua rukun Islam. Tuan-tuan dan puan-puan, di karya saya di masjid Segamat, Kampung Jauh, hari-hari biasa orang solat di masjid 5, apa di waktu maghrib 5 saat. Tapi masuk bulan Ramadan tinggal setengah sah. Mana pergi 4 sah setengah. Dia berbuka puasa bersama isteri dan anak-anak. Allahu Akbar. Pilihan antara berbuka puasa dengan solat berjemaah yang Rasulullah tak pernah tinggal. Di sinilah orang yang belajar sirah. Rasulullah kata pada para sahabat, ya Allah, hari ini aku tak nak jadi imam. Nak suruh para sahabat jadi imam. Aku nak cari orang-orang yang tak datang solat berjemaah ini, aku nak bakar rumah dia. Hadis sahih. Bayangkanlah kita duduk rumah, Allah bakar rumah apa ni, Rasulullah bakar ketika bulan Ramadan. Kenapa begitu? Sebab kita tak dapat nikmat berpuasa para nabi dan para anbiya. Simple saja, Allah bagi ujian sikit saja. Ujian itu apa? Berbuka puasa. Baiklah tu. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, Allah Akbar, bulan Ramadan orang semua kejar Lailatul Qadar. Betul kan? Berapa ramai dah dapat Lailatul Qadar dekat sini? Susah nak jawab kan? Haji mabrur, insya-Allah mereka yang dapat haji mabrur akan dapat Lailatul Qadar. Insya-Allah tahun depan ni kita akan dapat Lailatul Qadar semua. Tuan-tuan dapat haji mabrur. Insya-Allah. Siapa sini yang pernah dapat haji mabrur? Dan takut riak, takut. Pergi tanya sekali lagi saya. Pernah tak saya dapat haji mabrur? Apa ni Lailatul Qadar? Saya pernah dapat haji mabrur. Haji dah tanya. Semua tanya betul. Saya pernah dapat malam Lailatul Qadar. Betul saya lah. Sikit-sikit lah. Macam kan nikah salah sikit. Apa? Basicnya dia tanya saya, pernah tak Profesor dapat Lailatul Qadar? Saya kata tiap-tiap tahun. Saya lepas balik haji. Okay, tetapi mengikut syarat yang saya kata tadi. Sebab itu tuan-tuan semua tak boleh tinggalkan dewan ini. Saya nak cerita. Bila malam dalam Islam bermula? Maghrib sampai Fajar. Jadi mengikut aturan yang saya kata api tangan membakar tadi, orang kampung Jawa yang 4:30 yang tak pergi solat maghrib berjemaah, dia tak dapat Lailatul Qadar sebab malam bermula daripada waktu maghrib sampai waktu fajar, dan dia memilih untuk berbuka puasa dan makan sedap-sedap, lepas tu dia solat di rumah. Orang yang dapat Lailatul Qadar ini orang terpilih. Tapi kalau Allah nak bagi, itu pulang pada Allah. Itu prinsipnya ya. Tetapi dalam Quran siapa yang baca mengikut aturannya. Saya balik daripada haji, saya tak nak ada. 5 perkara yang saya nak buat tadi, saya buat betul-betul. Saya nak puasa, saya pun puasa. Puasa semata-mata kerana Allah. Jadi dalam poket saya masa itu masjid Kampung Jawa tu belum ada majlis berbuka puasa. Sekarang ni baru ada insya-Allah, sebab dulu saya hari-hari saya duduk situ, saya duduk cerita ni. Saya bawa buat tamas sebelah sini, air mineral sebelah sini. Dulu malu tuan-tuan, nak berbuka dalam masjid malu sebab kita ni bukan orang baik sangat. Nanti saya takut orang kata, ya Allah dia ni jadi macam gini. Tapi ini perasaan tau. Ini kalau kita nak buat baik ni, kita dulu tak berapa baik sangat, dia jadi cabaran begitu. Jadi saya pun Allah berkebat, makan buah taman, minum air. Masuk solat maghrib, kalau 1 sah tu 60 orang, setengah sah berapa? 30
30. Pandai orang matematik, tetapi dalam masjid matematik selalu salah. 60 bagi 2 jadi 5. 6, 7. Dia tak jadi 30. 7 orang je tu. Siapa 7 orang tu? Imam bila pengurusi masjid, saya orang kampung 2 orang yang suruh. Yang sentiasa ada dalam masjid itu kalau saya tak keluar kawasan. Masya Allah. Lepas itu pas dah solat maghrib, betul lah yang Allah katakan 1 dalam 1000. Jelas depan mata. Tuan-tuan duduk dalam bilik ni boleh tengok kiri kanan jiran. Siapa yang kaki tidur, siapa yang duduk sini, siapa yang jenis pergi beli shopping-shopping yang kawan lampu tu balik. Lepas tu dia balik dia lipat. Esok dia lipat buka balik. 5 hari duduk lipat kain tu. Masih tak pergi. Lepas tu duduk popet. Koki. Tidak ada jiwa, roh dalam menunaikan ibadah haji. Tak ada rasa perasaan takut dan gentar kepada Allah. 1 dalam 1000. Tetapi biarlah 1 dalam 1000 itu grup Hafiz ni. Biar grup lain tak ada. Sebab dia tak panggil saya cakap. Sebab itu Allah bagi ilmu tu. InsyaAllah. Dan kita boleh berfikir. Tuan-tuan dan puan Allah Akbar. Lepas saya solat maghrib, saya balik sambung makan. Tuan malah ke tidak? Tak. Dengan isteri dan anak-anak saya. Isyak saya pergi balik. Solat tarawih 10 rakaat ke 20 rakaat ke tu pulang. Balik pukul 10 malam. Masya-Allah. Balik saja saya buka buku, baca Quran ke apa ke semua, pukul 11 saya tidur. Kenapa saya tidur pukul 11? Sebab saya nak bangun pukul 2. Kenapa nak bangun pukul 2? Sebab Allah dah janji, kau bangun, kau berdoa, kau makbulkan, kau minta, kau bagi. Tuhan bohong ke? Mana boleh Tuhan bohong? Mintalah Lailatul Qadar, ya Allah, aku nak Lailatul Qadar, ya Allah. Habis takkan kalau orang tanya tak boleh cerita kalau kita buat macam itu? Ilmu apa yang kita belajar ni? Cakap dengan tu, aku dah minta dengan Allah. Allah janji dia akan bagi kalau kita bangun 1/3. Betul mana betul sesat? Ini yang kita tak boleh cakap ni pasal kita tak buat. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, sepanjang saya bangun malam ni yang saya tak pernah minta Lailatul Qadar. Kenapa? Banyak dosa saya, banyak benda lain yang saya nak minta. Saya tahu ganjaran yang Allah bagi ini, yang dia cerita itu datang secara otomatik. Saya yakin, saya bangun, saya buat apa-apa mengikut surah Al-Zariyat ayat 56. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembah dan beramal ibadat kepadaku. Cukuplah itu. Cerita dengan Allah, minta ampun dengan Allah. Ya Allah, apa yang saya cerita kita buat kat sini. Lepas itu, solat sunat, baca Quran sikit, pukul 5 pergilah ke masjid. Solat subuh. Lepas solat subuh balik, dah habis 1 malam dalam Islam tu. Habislah daripada subuh, daripada maghrib sampai ke fajar. Cuba buat tiap-tiap hari macam itu 365 hari. Pasal apa nak tunggu bulan Ramadan? Pasal apa nak tunggu malam ganjil? Pasal apa nak tunggu 10 malam terakhir? Ya Allah nak bangun kerana nak Lailatul Qadar. Bukan begitu caranya. Nanti macam mana nak dapat Lailatul Qadar? Datang fardu haji yang memang boleh buat ibadat khusus, serata mata ibadat khusus. Duduk sibuk dalam hotel. Duduk sini 20 hari pun kita tak boleh nak buat yang itu. Duduk sibuk dengan baju, duduk sibuk dengan buat taman, duduk sibuk dengan air zam-zam, duduk sibuk dengan bersembah. Tak fikir ke kita tu 20 hari saja. Allahu Akbar. Kena berhenti tu. Tuan-tuan, khas untuk wanita. Khas untuk wanita. 85% follower saya wanita. Puan-puan semua pakai macam gini ni, boleh buat solat ni. Semua orang Malaysia kebanyakannya ya Allah subhanallah pakai telefon tulis. Kalau Hafiz lah. Kalau yang tabung haji tu Malaysia. Jalan monen je begitu, kita tahu lah ini Malaysia. Saya harap semua sekali pakai ni, apa ni? Sarung lengan. Bukan sarung tangan, sarung lengan. Aurat wanita daripada sini sampai ke kaki. Tetapi ada pendapat bangsa-bangsa lain, di tempat-tempat lain tu dia kata tak payah pakai sogin. Tetapi saya simple saja dalam Quran yang kita baca, saya kata kena pakai sampai sini. Kita ambil yang itulah Tuan-tuan dan puan-puan, Allahu Akbar. Orang Malaysia ini sangat berilmu yang datang haji. Semua sekali dia masuk Masjid Nabawi, pergi Masjidil Haram akan jaga betul-betul ni. Smoking pakai ini, jaga betul-betul. Kalau siapa yang pakai telekong yang macam ini, dia tak payah pakai ini kan, lengan ni duduk dalam tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, yang saya nak beritahu ini, betul alhamdulillah, itulah pakaian yang boleh menutup aurat. Bila sampai ni petang nanti akan dalam ini ihram, semua pakai macam itu orang perempuan. Bila sampai saja ke Mekah, akan terus masuk tawaf. InsyaAllah kita terus pergi saja untuk tawaf.
siapa buat haji tamattu kan. Masuk saya dalam tawaf itu pusing saja, orang ramai. InsyaAllah orang ramai ni. Tetapi tak ada masalah, jangan risau. Minta dengan Allah supaya dipermudahkan. Pergi dengan suami kita, suami di depan, kita duduk di belakang, kita lebih rendah pada suami, kita pegang bahu suami kita macam itu. Ini saya tengok. Bukan dalam kitab. Saya tengok sendiri. Saya tiap-tiap 2 minggu saya pergi ke Mekah buat umrah. Dan macam-macam jumpa. Sudah angkat macam itu, dia akan tepuk ini saya. Ada ni kalau pakai yang jubah biasa tu akan jatuh lah. Nampaklah dengan tangan, aurat ke tidak? Aurat. Kita tak sedar. Kita tidak berusaha bersungguh-sungguh untuk menutup aurat dengan sempurna. Habis dah 7 pusingan, pergi buat sain sah ke tidak? Tak sah. Sain tidak boleh mendahului tawaf. Lepas tu, kita tahlul. Sah ke tak sah? Okey, benda lain selesai balik bersama suami isteri. Tak dalam ihram lagi tu. Allahu Akbar. Saya minta maaf, saya tak pandai, tetapi saya jaga begitu sekali isteri saya bila nak buat tawaf dan sebagainya. Itu okey lagi. Suami-suami semua ya. Tengok isteri-isteri kita ni. Bila nak balik daripada Mekah, nak pergi ke Jeddah besok. Agak-agaknya berapa ramai di antara ni yang pakai terkung macam nak pergi sembahyang. Mana ada 50%, 60% dah pakai pakaian biasa je. Kalau kita kata jom berhenti kita solat, tak boleh solat punya pergi cari terkung lah tu. Cakap terus dengan dia orang ni, isteri kita ni mengingat Allah ada dekat Masjid Haram saja ke? Mengingat Allah ada dekat Masjid Nabawi saja ke? Yang kau nak berjalik balik ni, Allah tak ada ke? Allah tak menyaksikan kita ke? Haji Mabrur kita itu tahu selepas kita nak meninggalkan Mekah. Itu okey lagi je. Balik rumah, duduk di rumah, Allahu Akbar, orang datang ziarah kita. Duduk rumah kita tutup aurat tak? Tak. Suami isteri mana ada aurat? Tiba-tiba sepupu kita datang. Suami isteri kita baru balik haji ni. Lari masuk bilik. Pakai baju, pakai tudung. Tutup tak kaki? Tutup tak lengan? Dia ingat dalam rumah itu tidak perlu menjaga aurat. Aurat ini kena jaga sampai bila-bila pun dengan orang. Ini yang ramai orang fail ni. Inilah yang Allah cerita pada kita, dia ada ilmu tetapi dia sangat degil. Wanita-wanita inilah yang degil. Wanita-wanita inilah yang tidak takut kepada Allah SWT. Masya Allah. Dan puan, masa kita dah tinggal sikit sangat dah. Jaga aurat kita, pakaian kita ini pakaian yang boleh menutup aurat. Yang boleh buat solat. Itu benchmark. Nak pakai macam mana terus pulang. Macam Ustaz Azhar kata, saya pernah dengar YouTube dia. Nak pakai apa ni, banti pun tak apa. Asal tutup aurat tu. Aurat ini bukan kepala saja. Kena jelas kat situ. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Allah Akbar, saya pun dah cukuplah setakat ini. Bayangkanlah apa yang saya ceritakan tadi daripada pukul 1:30 pagi sampai kita tidur. Itulah amalan kita yang sebenarnya patut kita buat. Tuan-tuan akan pergi ke Mekah tengah hari ini. Terkejut orang pertama kali. Saya sebelum musim haji bermula, saya berbalik pada Mekah. Ya Allah, dia belum siap pun lagi. Ada je tolak dalam Masjidil Haram tu lagi. Ada tempat-tempat yang tentu, tapi saya harap ni dah 2-3 minggu saya tak pergi ni. Allah Akbar, semuanya okey dah. Tetapi buat orang yang pertama kali, siapakah yang akan membantu kita di sana? Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan Hafiz, bukan petugas Hafiz, tidak. Tuan-tuan, saya duduk di Madinah, nak pergi haji pun kena permit. Orang Arab Saudi ni 5 tahun sekali saja boleh pergi. Termasuk saya lah. Sekali nak pergi kena bayar 10,000. Macam bayar syarikat juga dah, duduk 7 hari je. Hotel tak ada. Jadi tuan-tuan ini mendapat nikmat yang sungguh luar biasa. Orang Malaysia, terutamanya orang tabung haji itu, pergi duduk 50 hari, bayar 10,000. Kita mungkin bayar lebih sikit. Sebab visa ni visa yang di luar daripada kawasan dia lah, yang sebenarnya anugerah Allah. Ini semua anugerah Allah, jangan membebel, jangan komplain. Fokuskan terus kepada ibadat kita dengan jiwa dan hati kita supaya kita dapat sesuatu yang luar biasa. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan. Allahu Akbar. Saya minta maaf lah dalam proses saya bercakap ini. Saya datang ke sini bukan nak riak, nak takbur, nak sombong. Saya cuma nak menyampaikan pendapatan saya nanti, Allah Akbar, yuran saya nanti, ya Allah kata, bila di hari akhirat besok. Inilah yang akan membantu saya. Ada seorang saja yang muda ni, hari ini hari Ahad, besok sampai besok hari Isnin tuan-tuan, puasa sunat Isnin. InsyaAllah. Jangan pula puasa hari hukum. Okay, kena tahu halal dan haramnya, ya, kena tahu itu semua. Dan ada orang kata pada saya, kata Prof, ini ujian besar. Nak puasa-puasa ni.
Kalau siapa pergi rumah saya akan terus beritahu saja. Ni anak saya ni Amirul Imran ni 15 tahun, dia puasa Nabi Daud. Tak malu ke dengan anak budak besar macam ni? Kita dah nak mati dah satu, tapi itu budak baru 15 tahun. Ikut aturan yang lambat lagi nak mati. Tak usahlah cakap begitu. Tak usahlah cakap tentang ujian, tak usahlah cakap tentang apa-apa ni. Cakap je dah saya tak nak puasa. Saya cerita tadi, siapa yang tak datang awal tadi, ada puan yang bertanya, macam mana nak istiqamah? Allahu Akbar. Kita hari-hari istiqamah. Orang kerja kerajaan, saya kerja dengan jual ATM 24 tahun. Saya boleh kira dengan jari saya datang lewat. Sebab kena masuk pancekat kan. 25 tahun istiqamah. Pukul 7.30, pukul 7 datang, balik pukul 6. Kita tiap-tiap malam istiqamah tidur 4 jam, 5 jam, 6 jam, 7 jam. Kita istiqamah tiap-tiap hari makan pagi. Kita istiqamah, ya Allah, mana benda kita istiqamah. Bila sebut saja nak bangun malam, kita pun tanya orang macam mana nak istiqamah. Sebut saja nak buat sesuatu kepada Allah, secara khusus kita pun tanya. Tak malu ke kita? Masya Allah. Saya kata pada jemaah yang datang rumah saya dah ni, anak saya Farah Sofia, saya tak pernah anak-anak saya suruh puasa, tak ada. Solat berjemaah di masjid, memang saya akan puasa. Suruh bergegar rumah tu saya goncang. Kalau anak saya tak bangun. Tuan-tuan, yang perempuan ni semua saya tak beritahu. Saya tak suruh. Tetapi hari-hari dia dengar ceramah ni, satu hari dia cakap dengan mama dia kata, mama, boleh tak Sofia nak puasa macam puasa apa? Mama dia tanya, puasa yang ayah dia cakap-cakap dengan orang. Puasa apa? Puasa Nabi Daud ke? Tak, puasa Isnin Khamis tu. Sejak daripada tahun lepas sampai sekarang dia tak pernah tinggal puasa Isnin Khamis, sampai saya kena suruh dia tidak puasa. Kenapa? Bila nak pergi Mekah, musafir, jangan. Bila kawan-kawan datang meraihkan, nak raihkan kawan-kawan sebaya dengan dia, esok hari Khamis kita ada kelas fardu ain, Sofia jangan puasa. Kerana kawan-kawan semua kita bagi makan. Tuan-tuan, puasa Nabi Daud, saya dah, minta maaf lah, saya datang sini, saya jumpa hadis tersebut, saya amal terus. Saya puasa Nabi Daud, selang seri, balik Malaysia, 20 hari pertama, tak puasa pun. Tetapi saya masih dapat ganjaran sebagaimana janji Allah SWT. Kenapa? Saya bergerak daripada satu musafir. Orang yang musafir tak payah puasa. Tetapi Allah akan bagi tetap je kalau kita biasa buat amalan tersebut, kita buat. Tetapi di Mekah dengan Madinah ni untuk kita train. Masa kita musafir daripada Madinah pergi Mekah, jangan puasa. Tolong jangan puasa. Okay? Jadi tuan-tuan dan puan Allah, nanti tuan-tuan akan dapat sesuatu yang luar biasa, yang balik nanti kita akan kekal sehingga kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan, saya minta maaf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allah wahdahu la syarika lahu Muhammadur rasulullah wa wajhahu syafa'ina kama surah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon keampunan daripada-Mu ya Allah. Sungguh banyak dosa-dosa yang telah kami lakukan ya Allah. Sama ada dosa-dosa yang kami sedar ataupun dosa-dosa yang kami tidak sedar ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon keampunan-Mu ya Allah daripada dosa penglihatan, dosa pendengaran, dosa tutur kata, dosa laksana kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah amal ibadah kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, perkenankanlah ya Allah. Anugerahkanlah haji mabrur kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami manusia yang lebih baik daripada sebelumnya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika kami dipanggil oleh-Mu, tempatkanlah kami di kalangan orang-orang beriman beramal soleh. Masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu ya Allah, syurga yang paling istimewa ya Allah. Dan masukkanlah kami tanpa hisab ya Allah. Masukkanlah kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Kami memohon kepada-Mu kerana Engkau-lah yang telah menciptakan kami. Engkau-lah yang maha berkuasa, Engkau-lah yang maha pengasih, dan Engkau-lah yang maha penyayang. Engkau-lah yang satu-satunya yang kami sembah, yang kami minta pertolongan ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Amin. Astagfirullah.